Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu adalah pesuruh dia ataupun wakil dia atau utusan dia. Tuhan Allah, Muhammad bukan Tuhan. Itu juga Isa alaihissalam bukan Tuhan. Dan semua Nabi-Nabi, Rasul, utusan Allah bukan Tuhan. Sebab itu disebut utusan atau pesuruh. Tuhannya Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah atau pesuruh Allah. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Isa itu adalah utusan Allah. Nabi-Nabi ni adalah manusia seperti manusia-manusia lain, tapi dipilih. Kerana di antara manusia waktu tu, dia orang paling baik. Orang yang baik. Allah lihat hati dia, amal dia baik. Jadi Allah tahu dah dari dulu lagi. Pada zaman ni, zaman tu, orang baik-baik ni semua Allah dah tahu dah. Jadi yang terakhir punya Nabi ni ialah Muhammad SAW. Allah tahu dia yang terbaik, tapi orang tak tahu. Orang ingat yang boleh jadi Rasul ni ialah pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang ada di antara mereka tu yang hafal Taurat, Injil. Jadi mereka tu adalah mewarisi agama yang Allah turunkanlah kepada Nabi Musa. Jadi mereka baca kitab, mereka dikenal ahli kitab. Orang menganut agama yang turun dari langit lah. Macam orang Arab Quraisy tu, mereka menyembah berhala, bukan mengikut agama langit. Sama dengan orang Parsi, dia menyembah api. Jadi dia ni sama kawan lah dengan Arab Quraisy tu yang menyembah berhala, bukan agama langit. Jadi orang Rom ni, dia menganut agama Kristian, agama yang kata dia orang lah. Lepas tu baca Bible kan, dia ni agama langit. Jadi bila Rom dengan Parsi menang, perang, dan Parsi menang, orang Arab Quraisy ni, dia orang cakap lah dengan sahabat-sahabat yang mengaku dapat agama langit ni, tengok kamu punya kawan kan, agama yang turun dari langit, Rom kalah. Kami kawan, iaitu agama menyembah api, kami menyembah berhala, satu kawan lah, bukan agama lain, menang. Jadi sahabat rasa sedih lah juga.
kan. Walaupun orang Rom tu dia tak betul punya agama langit, tapi asal usulnya agama langit lah. Dari Nabi Isa kan, Nabi Musa, dua-dua tu dapat kitab Taurat dan Injil. Bible tu himpunan Taurat dan Injil, kitab lama dan kitab baru, Old Testament and New Testament. Jadi dia orang ketawakan lah, sedih. Jadi Allah turun ayat lah kepada Nabi SAW, nak membuatkan sahabat ni sedih ni jadi riang lah. Allah kata di pertempuran akan datang, orang Rom ni, agama langit ni akan menang. Belum perang lagi, Allah beritahu kepada Nabi, so beritahu kepada sahabat yang sedih ni, bahawa kawan kamu agama langit Rom ni akan menang pada pertempuran akan datang. Jadi orang-orang, jadi apa pun orang buat, Rom buat, Parsi buat, keputusan sudah ada. Bukan perang tu disebabkan satu ni kuat, senjata kuat, tapi siapa yang Allah kata menang, dia menang. Siapa yang Allah dah putus kalah, kalah. Itu sebenar hakikat sebenarnya dalam apa-apa peperangan. Kata Allah, berapa banyak orang yang sikit kami menangkan. Jadi orang sikit tak perlu takut. Kami sikit mesti kalah. Kalau kita percaya macam tu, Allah tak tolong kita lah kan. Jadi Allah menangkan tentera Talut melawan Jalut. Jalut ni orang Rom. Dia ramai orang, ramai. Yang ikut Talut Bani Israel, Islam. Jadi di kalangan mereka tu banyak juga yang tak beriman beramal soleh, iman lemahnya, yang percaya dengan jumlah, dengan tak berapa percaya sangat. Talut ni dipilih oleh Allah, tak mahu nak ikut juga, tapi ikut jugalah sebab mereka ni berperang melawan musuh mereka yang telah keluarkan mereka daripada negeri mereka dan anak-anak mereka. Tapi Allah tak mahu mereka-mereka yang yakin tak betul pada Allah kan, tak beriman beramal saleh, ataupun yang pura-pura je. Jadi Allah SWT kata, aku akan uji Talut dan askarnya, iaitu dengan memerintah mereka melalui sungai. Dan bila mereka melalui sungai itu, Allah perintahkan jangan minum. Kalau nak minum pun satu ni je, mouthful, satu apa, teguk aja. Lebih tak boleh. Perintah tu dibagi tahu pada semua askar dia. Jadi yang tak beriman ni, atau beriman aja lemah, yang tak beriman beramal soleh, yang tak berapa betul yakin ni, minum sepuasnya. Lepas minum tu mereka jadi lemah. Yang dia orang kata kami tak daya lagi nak berperang. Semua jatuh banyak, melainkan sedikit saja. Yang sedikit tu lah yang betul iman dia kepada Allah dan menganggap Jalut ni, Talut ni dipilih oleh Allah. Jadi dia orang tak minum, atau minum sikit. Macam kamu ni semua, kalau ada perintah tu diberi pada kamu, maka orang macam Sufyan akan minum sepenuhnya, Rashidi akan minum sepenuhnya, Samad aja mungkin minum sikit je, mungkin. Atau Samad tak minum langsung, Yazid minum sikit je, macam tu lah lebih kurang. Yazid beriman beramal saleh je sikit. Jadi semua lemah. Jadi Talut telah berperang dengan orang sikit je. Dalam tentera itu ada Daud, Nabi-Nabi pun ada yang dihantar untuk dia. Itu saja yang perang dengan dia, sikit je. Dan dia berdoa dengan Allah, sesungguhnya
Bantu mereka, bantu ya Allah, bantu, jangan mereka dikalahkan, jangan sekali. Kalau mereka kalah, orang Rom yang Kristian tu akan menakluk mereka. Jadi dia betul-betul berdoa betul, ikhlas. Jadi Allah menangkan dia orang, dan Daud Allah pilih untuk bunuh Jalut. Selepas Talut meninggal, dan Allah SWT jadikan Daud Nabi, dan selepas meninggalnya Talut, dia jadi raja. Dia jadi raja, Talut jadi raja juga. Jadi lepas dia meninggal, Nabi Daud dia jadi Nabi dan juga raja. So anak dia Nabi Sulaiman Nabi dan raja juga. Jadi Allah bagi tahu berapa banyak orang terdahulu yang sikit kami menangkan, yang banyak kami buat dia kalah. Jadi kalah menang ni, perang ni bukan sebab banyak senjata yang semua orang percaya. Semua orang percaya siapa banyak tentera menang. Jadi kalau nak tengok dalam tu kekuatan Rusia, kekuatan Amerika, apa dia tengok? Jumlah askar, jumlah jet pejuang, jumlah kapal selam, semua tengok kan. Kita akan fikir yang banyak kapal selam, jet pejuang, tentera ramai macam China lah. Tentera ramai betul China. Lawan dengan kata India, tengok macam mana. Kita akan tengok figure lah. Kita rasa yang figure tinggi itu semua kuat lah. Itu umumnya kan. Tapi tak betul. Kuat ni bukan dengan jumlah orang, bukan dengan jumlah jet pejuang, bukan dengan jumlah peletup apa benda lah. Macam Malaysia dia sikit dia. Kalau dengan Amerika tu jet pejuang kita sikit, dia orang banyak. Rusia ya. Ada yang banyak orang tapi jet pejuang kurang, macam itulah. Tapi semua tu tidak menentukan menang kalah. Dari cerita ni, dari cerita Quran ni, apa pelajaran kita dapat belajar? Tentera Talut dengan Jalut, Rom dengan Parsi. Apa pelajaran yang Allah mau ajar? Quran ni bukan kitab buku cerita. Dia cerita yang mengajar kita benda yang benar. Apa yang Allah mau ajar, iaitu bukan sikit, bukan banyak boleh mengalahkan yang sikit. Siapa yang Allah buat menang, dia akan menang. Siapa yang Allah buat kalah, dia akan kalah. Tentera Talut sikit menang mengalahkan Jalut. Kenapa? Sebab orang tentera Talut ni beriman, beramal, orang Allah. Orang yang cinta dunia kurang dari cinta Allah. Kalau banyak dalam tentera tu banyak orang macam Rasidi dengan Sufyan, apa jadi? Apa Rasidi jadi? Kalau Allah tidak bersama dengan orang beriman, tak bersama. Beriman dengan beramal saleh, dia bersama. Ini banyak orang Islam tak faham. Semoga kamu bersama dengan orang beriman. Semua macam tu. Semoga kamu dimasukkan di kalangan orang beriman. Betul tak? Sikit pun dia tak tahu, Allah tak buat kita bersama orang beriman ni orang berjaya. Orang beriman ni orang tak berjaya lagi. Kalau dalam bahasa Inggeris namanya believers. Orang yang berjaya, orang yang betul-betul beriman, true believers and the good deeds. Dalam bahasa Inggerisnya yang menjadi true believers, maknanya beriman yang betul dengan amal yang saleh. Apa makna true believers? Orang yang ada tahap iman yang Allah maulah, ataupun tahap iman yang Allah suka.
Azri faham tak sebelum jumpa saya bahawa orang yang berjaya itu bukan orang beriman. Orang yang beriman yang betul dan beramal soleh. Tapi orang Melayu semua tak tahu. Seluruh dunia tak tahu. Dan semua dia orang kata semoga jadi orang beriman. Maknanya dia orang semua tak baca Quran lah, atau tak faham Quran, betul tak? Yang dikatakan ulama atau bukan, sama aja lah. Sebab yang ulama tu pun tak ada mengajar yang betul, betul tak? Itu aja orang yang tak ulama tak tahu. Macam mana dia tahu? Ulama pun tak tahu. Yang dikatakan ulama, Rashidi tak tahu sebab yang mengajar dia bagi tahu orang berjaya orang beriman. Betul tak? Yang berjaya tu beriman. Jadi betapa tak fahamnya orang yang dikatakan orang Islam seluruh dunia tentang perkara yang basic tu ni. Basicnya. Sedangkan dalam surah Al-Asri ada, sungguhnya semua orang gagal melainkan beriman beramal soleh. Siapa yang jelaskan makna surah ni pada kamu? Siapa? Amir Sab? Dr. Nasuha. Amir Sab banyak orang. Bodoh. Siapa tu pun Amir Sab juga. Bodoh. Nama lah sebut. Siapa? Sebelum ni tak pernah orang faham. Betapa susahnya nak faham Quran ni dengan main. Maknanya Quran ni susah nak faham. Berulang kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali orang Islam baca surah Wal-Asri, tapi tak faham. Sebab dia tak faham, sebab dia tak tahu orang yang berjaya bukan orang beriman. Orang yang berjaya, orang beriman beramal saleh. Kalau dalam bahasa Arabnya, illal ladzina amanu wa amilus salihah. Beriman dan beramal soleh. Tapi beriman tu kita cakap semoga kamu bersama orang beriman. Dia tak berjaya tu. Semoga kamu bersama orang beriman beramal soleh. Itu sepatutnya lah kan. Tapi semua orang berdoa semoga dimasukkan di kalangan orang-orang yang beriman. Semoga kita masuk syurga dengan iman, mati dengan iman. Duduk dalam dunia tak payah ada iman. Dia cakap semoga kita mati dengan iman. Dan tu kau boleh mati dengan iman bila duduk dalam dunia tak ada iman. Doa dia macam mana? Supaya kami hidup mati dengan iman, masuk syurga dengan iman. Duduk dalam dunia tak payah ada iman. Betul kata? Boleh. Kita kalau mau duduk dalam dunia beriman dan beramal soleh. Beriman je tak boleh. Itu sebab orang seluruh dunia, seluruh Islam sejak dulu lagi tak faham siapa orang yang berjaya. Tak tahu. Termasuk Azri yang mengaku pandai. Orang baling semua kata dia bagus tau. Dia bila balik-baling dia punya kepala ni angkat ke atas berjalan macam agak kan. Itu pun dia tak tahu. Selagi sebelum dia jumpa saya. Orang baling tu semua tak tahu tu. Orang yang berjaya beriman beramal saya tak tahu. Kau setuju tak kat kau? Seluruh dunia ni tak tahu. Sebab apa? Dia orang tak ada mendoakan supaya beriman beramal saya. Dia orang kata semoga beriman aja. Dia bila satu orang mengucap kalimah, dia bukan orang beriman. Dia orang baru masuk Islam. Tahu tak? Panggil dia orang beriman salah. Bila dia dah buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak suka Allah, kalimah tu baru boleh masuk dalam kepercayaan dia, dalam hati dia. Baru dia dinamakan orang beriman. Bila iman dia, kalimah tu dah masuk ke tahap yang Allah mahu, atau ke tahap iman yang betul, baru amal dia jadi baik. Dia dinamakan orang beriman dan beramal baik. Baru berjaya.
Jadi orang yang baru masuk Islam dan orang beriman, dua-dua masuk neraka. Yang selama ni dianggap masuk surga, beriman aja. Maknanya dia orang tak berapa faham Quran lah. Betul tak? Tak berapa faham. Yang disebut oleh Allah orang beriman, wahai orang beriman, bukan itu termasuk semua yang mengucap, yang kalimah baru masuk sikit, yang kalimah dah sampai tahap Allah mau, yang dah jadi kekasih Allah, tu semua dengan perkataan wahai orang beriman tu dia masuk semua. Tapi itu bukan makna orang tu berjaya. Kalau yang masuk kalimah belum sampai tahap Allah mau, macam Yazid ni dulu, sebelum dia ceraikan bini dia, dia tak mau cerai bini dia, dia cinta bini lebih pada Allah, dia beriman aja. Ini cinta dunia lebih pada Allah, dia beriman aja. Ini cinta dunia dan bini lebih pada Allah, kadang-kadang tak beriman. Ini dah buat dosa besar, iman semua hilang, masuk Islam je. Lama-lama masuk Islam pun tak ada, kafir. Ya? Tuan kena faham bahawa iman ni bukannya dia stabilnya. Dia naik, dia turun, masuk, dia hilang. Jadi Nabi bilang ada masa akan sampai lah. Pagi ada iman, maknanya berimannya. Belum beriman masa iman aja ada. Petang hilang. Petang ada iman, pagi hilang. Macam Rashidi semalam bergerak dari Perlis, ada iman, sampai sini iman hilang. Kan? Betul tak? Atau di Perlis iman hilang, sampai sini ada iman. Tapi tidak sampai tahap yang Allah suka, tidak boleh jadi beriman dan beramal soleh, atau beriman dan beramal baik. Dalam bahasa Inggeris dia tak boleh guna soleh. Sebab apa? Itu Arab. Kita terpaksa mengatakan the true believer, the good deeds. Jadi itu je lah perkataan yang boleh sama dengan soleh. Tapi soleh makna beza dengan good deeds. Sebab banyak orang kata dia buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Tapi dalam Quran buat baik tu tak sama dengan amal soleh. Amal soleh ni amal yang dibuat kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, dengan cara Muhammad SAW. Itu nama amal soleh. Kalau orang tolong orang, amal baik kan? Makan benda baik, amal baik juga. Jadi saya suka dalam Quran tu, bila orang kafir buat amal baik, kita tak boleh panggil amal baik juga. Islam pun amal baik, yang beriman beramal soleh pun amal baik. Jadi kita panggil dia commendable deeds. Tak boleh amal baik. Tapi kita tak boleh faham betul-betul bahasa Quran ni diterjemah dengan bahasa Inggeris. Dengan bahasa Inggeris, bahasa mana pun tak boleh sama. Berkah macam dapat berkat, macam berkat. Mana boleh terjemah kepada bahasa Melayu? Berkat tak boleh. Begitulah dengan amal soleh. Tak boleh diterjemah. Tapi bahasa Inggeris boleh terjemah good deeds. Melayu amal baik. Jadi kena faham jugalah tu. Apa dia amal soleh? Amal soleh, amal yang dibuat kerana amal tu diperintah oleh Allah. Macam ni apa? Muharis datang sini kerana perintah Allah ke, atau dia sendiri suka? Saya ingat dia sendiri suka. Sebab selama ni tak pernah datang. Tiba-tiba datang. Agak-agaknya dia ada satu lah yang membuat dia datang. Jadi dia datang ni bukan kerana perintah Allah. Kalau perintah Allah, hari-hari dia datang. Ataupun dengar lah dekat rumah dia bayan ni kan. Jadi amal yang dibuat kerana diperintah oleh Allah, dengan cara yang Allah mahu, iaitu cara Muhammad SAW, dengan niat nak sukakan Allah, baru nama amal soleh. Kalau dibuat kerana perintah Allah, bukan cara Nabi, dia bukan amal soleh. Good deeds ataupun commendable deeds. Ataupun dibuat dengan cara yang Allah suka, Nabi Muhammad, tapi bukan untuk sukakan Allah, bukan amal soleh juga. Dia jadi commendable deeds juga.
dia boleh dikata amal baik, bukan amal saleh. Amal saleh mesti dibuat kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah dengan cara Muhammad SAW. Macam saya semayang Zuhur sebab saya tengok kawan saya semayang juga. Saya tak boleh jadi amal baik. Jangan orang nampak amal baik lah, tapi amal saleh bukan. Sebab dia semayang Zuhur sebab kawan dia ajar. Macam Yazid dulu buat dakwah kerana bini suruh. Dia kan buat dakwah kerana bini suruh. Sebab sebelum tu dia buat dakwah, bini dia tak suruh. Tiba-tiba bini dia tahu. Satu hari bini dia marah dia. Jangan. Dia diam. Dia tak ikut. Dan dia tak datang ke masjid 2 tahun lebih tak datang. Tiba-tiba bini dia hantar dia ke masjid, suruh dia buat dakwah. Jadi Yazid ni sebelum dia jadi ni, dulu dia buat kerja dakwah kerana disuruh bini. Amal tu good deeds, tapi bukan amal soleh. Commendable deeds. Tahu tak? Kenapa dia buat ikut bini? Sebab bini Tuhan dia. Walaupun dia tak cakap bini tu Tuhan. Dia tak cakap bini saya Tuhan. Amisab lebih-lebih lah cakap aku bertuhankan bini. Kenapa aku cakap dia bertuhankan bini? Sebab dia ikut perintah bini, bukan perintah Allah. Amal tu baik kan, pergi dakwah kan, tapi bukan amal soleh. Commendable deeds. Dapat ganjaran kat dunia aja, kat akhirat tak. Banyak orang kafir yang beri charity kan, sedekah. Berjuta, bilion. Ada banyak orang kafir yang kaya raya, dia percaya bahawa harta orang kaya ni untuk dia belanja pada orang miskin. Dia percaya macam tu. Ada satu. Tapi bukan amal soleh, sebab dia bukan buat kerana perintah Allah dengan cara yang Allah suka. Bila tak buat kerana perintah Allah, dah bukan amal soleh. Perintah bini, perintah kawan, perintah mak, perintah bapa, perintah suami, semua tak ada amal soleh. Mesti. Walaupun dia baik, tapi bukan amal soleh. Macam Rasidi buat apa amal? Sebab dia suka. Dia tak boleh jadi amal baik, amal soleh. Dia pertama sekali amal tu kita buat sebab perintah Allah. Tak boleh sebab dia bagus. Saya berhenti rokok ni sebab nak jaga kesihatan. Dia tak jadi amal soleh. Orang nampak bagus, saya tak merokok lagi dah, baik, tapi dia bukan amal soleh. Sebab berhenti rokok nak jaga kesihatan. Buat dakwah kerana bini suruh adalah amal commendable deeds lah, bukan amal soleh. Sebab itu dalam Quran ni dia sebut amalus soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihah. Jadi orang yang tak faham ni, dia buat amal baik aje lah, tapi bukan amal soleh. Masuk neraka je dia. Dia semayang tapi bini suruh. Dia semayang tu bukan amal soleh. Dia buat dakwah macam dia tak, bini suruh. Bini Tuhan dia. Orang Yahudi, Allah bagi tahu, kamu buat rabai kamu Tuhan. Jangan kata mana ada kami buat rabai kami Tuhan. Memang kau tak cakap, tapi apa rabai kamu cakap kamu ikut. Macam Yazid, apa bini cakap ikut. Kan? Awak nampak tak contoh yang depan awak sendiri? Sebab itu dia tak mau cerai bini. Bila saya suruh dia cerai bini, mana boleh cerai Tuhan? Bini tu Tuhan, dia nak cerai ke? 12 tahun dia tak cerai. Lepas tu perintah tu hilang. Okeylah, kau tak nak 10 tahun. Sekarang kau bersetubuh dengan bini 3 kali seminggu. Dia tak dapat buat. Susah dia kata, dapat cerai lagi senang. Lepas tu saya tanya, minta dengan Allah, boleh tak Yazid ni bertaubat? Bila bertaubat, untuk terima taubat dia bagi kifarah, sembelih 1 ekor kambing.
baru taubat dia diterima, baru dia boleh ceraikan bini dia. Baru dia boleh jadi orang beriman beramal saleh. Sikit je lah, bukan banyak pun. Setengah amalnya tak saleh, setengahnya dia saleh, bukan semua. Sebab sikit sangat iman tu naik. Kenapa saya banyak tarik hidung dia? Saya sangat geram. Saya sangat geram sebab dia sangat bodoh. Dia sangat bodoh. Sangat bodoh. 12 tahun saya suruh dia. Kalau sekiranya dia pandai sikit, ikut cakap saya. Dah lama dia beriman beramal saleh. Mungkin sekarang tahap tinggi. Ini baru saja. Itulah saya cakap dia ni sangat bodoh dan jahat. Sampai hari ni kerana sangat suka bini, cinta, saya pun dia tak suka. Saya yang buat baik kat dia, sangat buat baik kat dia, dia tak suka. Bayangkanlah. Jadi bila kita mencintai lain daripada Allah, lebih daripada Allah, kita tak boleh jadi orang beriman beramal. Kalau kita mau jadi beriman saleh, cinta pada Allah mesti lebih dari selain Allah. Kalau kita suka je Allah, yang lain kita cinta, tak boleh. Kita mesti cinta Allah dan kita mesti mencintai mereka yang dicintai Allah. Tahu? Macam Muharis, dia tak suka aku. Dia cinta bini juga. Dia cinta burit. Dia tak cinta bini, burit. Tahu burit? Yang perempuan tu ada. Setengah orang dia cinta perempuan tu, termasuk burit dia. Setengah orang dia tak cinta perempuan tu, burit aja. Macam Rashidi. Macam dia Rashid ni cinta perempuan dan burit dia sekali. Dan dia diangkat perempuan dan burit sebagai Tuhan dia. Bila dia mencintai bini, lebih daripada Allah. Bila kamu mencintai kerja lebih pada Allah, kerja Tuhan kamu. Bila kamu mencintai duit lebih pada Allah, duit Tuhan kamu. Bila kamu cinta nenek kamu, datuk kamu lebih daripada Allah, datuk nenek kamu Tuhan kamu. Macam itulah. Nah, jadi bila kita cinta nenek dan datuk kita lebih daripada Allah, kita buat apa? Nak sukakan datuk, nak sukakan nenek. Nenek marah tak mau. Kalau kita jadikan bini Tuhan, kita akan buat apa pun untuk sukakan bini. Dia tak suka, kita tak mau. Tapi kalau kita cintakan Allah lebih dari segalanya, baru apa kita buat, tentulah nak sukakan dia. As simple as that, betul tak? Barulah namanya amalan ikhlas. Macam Azri, dia cinta anak lebih daripada Allah. Apa dia buat? Macam mana anak aku boleh suka? Kalau anak aku tak suka, tak mau buat. Macam itulah. Kita patut buat apa-apa benda yang kita buat, hanya nak buat Allah suka. Ini akan kita dapat buat bila kita cinta Allah melebihi segala-galanya. Bukan melebihi daripada bini aja. Kerja tak ada, duit tak ada. Nanti buat untuk duit Tuhan lah. Banyak Tuhan ada. Allah bersama Allah 10 Tuhan. Itu namanya syirik. Satu Tuhan jatuh, 2 Tuhan jatuh, yang lain daripada Allah. Tak komplit tu. Dia kena semua jatuh. Semua hilang. Tuhan duit hilang, Tuhan bini hilang, Tuhan datuk hilang, Tuhan ini semua hilang. Tinggal Allah aja. Baru namanya Allah terima sebagai beriman yang benar. True belief. Orang yang ada true belief ni, dia lain semua tak ada. Itu Allah saja. Amal dia cukup baik. Ini kekasih-kekasih Allah lah. Faham tak? Orang beriman beramal saleh tahap rendah misalnya, banyak syirik lagi. Kan? Syirik dengan bini hilang, syirik dengan duit tak ada. Ada lagi banyak.
Jadi kita kena bercakap tiada Tuhan melainkan Allah. Dia perkataan tiada tau. Dia bukan macam orang tabligh, Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Itu bukan cakap kalimah tau. Orang tabligh mengajar pun tak betul. Siapa ajar dia pun saya tak tahu. Saya tak pernah dengar pula bayan Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi kat Malaysia, kat mana, Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Itu bukan bercakap kalimah tau. Kalimah ni dimulakan bukan dengan Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Dimulakan dengan tiada. La ilaha illallah. Maknanya satu pun bukan Tuhan melainkan Allah. Itulah yang kita mau capai. Bukan, kalau kita ada selain Allah lagi Tuhan, kita belum jadi kekasih dia tau. Kekasih dia ni langsung tak ada cinta. Macam Nabi Ibrahim. Dia nak cinta anak pun bukannya lebih pada Allah, tak. Cinta je. Dia cinta bini pun bukan lebih pada Allah. Dia cinta Allah lebih pada bini dan anak. Namun Allah tak sedia. Dia ada cinta sikit pun pada bini dan anak dia. Sebab dia ni kekasih Allah yang sangat. Allah tak mau. Siapa nak jadi kasih Allah yang tinggi tahap dia, apa pun tak boleh cinta. Jadi Ibrahim AS, sebab itu dia suruh, bila dah mula dia cinta anak dia dan bini, Allah suruh dia bawa anak bini dia di padang pasir yang tak ada makanan, minuman, air pun tak ada. Sehingga kan bini dia nak heran pula. Bila Ibrahim AS kata saya nak pergi ke Palestin, nak buat kerja dakwah, tinggal kamu di sini, dia heran lah. Dia cakap kat suami dia, kamu nak tinggal kami di sini ke? Kau ingat, siapa pun boleh akan cakap macam tu kan, bukan saja Hajar saja. Heran pula kan. Sini. Masa tu air apa tak ada. Burung pun tak ada terbang kat situ. Maka bila air tak ada, burung tak ada, apa ni, pedagang pun tak lalu, orang pun tak lalu. Mana nak lalu, air tak ada. Kat situ Nabi Ibrahim, Allah perintah dia untuk tinggalkan anak. Allah tahulah apa Allah akan buat kan. Mana orang tahu akan jadi Mekah mana ni sebelum ni? Tahu? Tak tahu. Ibrahim AS tak boleh jawab tau. Diam. Tak sampai hati nak cakap. Bini cakap, ini perintah Allah ke? Dia tahu Nabi, suami dia tu Nabi. Ibrahim cakap, ya. Nah, tunduk, angguk. Kata alhamdulillah lah kan. Siti Hajar ni orang beriman, beramal saleh. Dia ikut perintah Allah. kalau dia bukan beriman saleh macam bini Yazid, bini mesti mengamuk. Allah pun tahu siapa yang Allah nak kahwinkan dengan kekasih dia. Jadi dia pun kata tak apa. Kalau ini perintah Allah, aku sedia. Tinggal. Sebab itu Siti Hajar pergi lari. Lari ke sana, Safa Marwah 7 kali. Tiap kali bukit tengok ada tak pedagang lalu. Saya nak ikut dia, nak minta air. Kan? Nabi Ibrahim dah tinggalkan kita sini, dia dah buat kerja dia dah. Aku kena usahalah untuk supaya anak aku dapat minum. Mestilah dapat pedagang, atau aku ikut pedagang tu. Allah tak bagi. Mana nak pedagang datang? Dia terus balik dekat anak dia yang ditinggalkannya itu, Ismail tu. Menangis. Dia tolak-tolak kaki, tengok basah. Tong, zam. Nah, ya, itu sejarah dia. Hari ni kita setiap pergi haji, umrah, kita kena buat sa'i. Tak buat sa'i tak boleh. Haji tak sah. Nah, mesti sa'i. Sa'i itu sebahagian. Bila kita buat umrah pun kena sa'i. Selepas kita tawaf kat Kaabah tu 7 kali. Tawaf Kaabah 7 kali kan. Lepas tu sa'i. Lepas tu baru cukup, baru
selesai umrah. Selepas kita dari mikat datang ke Mekah, niat umrah. Ya tak? 7 kali round Kaabah untuk buat umrah. 7 kali. Kau dah buat umrah ke belum? Haji? Dia haji belum, umrah dia. Sebab umrah dia umrah jalan-jalan. Orang buat umrah ni setelah buat haji. Saya saja nak pergi umrah, haji pun tak buat. Apa hal? Haji lebih fardu dari umrah, oi. Tapi hari ni dah jadi perniagaan, melancong ke Mekah buat umrah. Ini semua tak ikut Quran. Ustaz-ustaz yang masuk pun diam. Dia tahu tu. Takkan kita semayang fardu zuhur, tak semayang sunat zuhur, boleh? Mana ada semayang sunat zuhur? Kalau kau tak semayang zuhur, boleh? Tak ada orang saya nak semayang sunat zuhur je. Zuhur? Tak payah. Ada? Terima ke? Terima tak? Dan tu macam mana saya nak umrah je, sunat. Haji tak payah. Haji ni sekali seumur hidup. Ada setengahnya kamu nak pergi umrah apa? Nak belajar-belajar buat haji. Apa belajar buat haji pula? Nanti ada cakap, kenapa tak pergi haji? Belum sampai giliran. Mana tak ada. Kita doa pada Allah. Ada orang tak ada giliran, Allah bagi dia. Bila Allah kehendaki, tak ada siapa boleh tahan. Bila siapa tak nak, tak ada siapa. Bila kita nak pergi haji, tak ada Allah nak buat kita dan takkan pergi haji punya. Sendiri tak minat. Macam Sufyan ni. Mana dia minat pergi haji? Minat pergi haji? Atau minat pergi Kashmir? Jadi tuan-tuan bapa ini mulia, Nabi Ibrahim tinggalkan. Lama tinggal. Lepas tu nak tengok anak dia. Rindu. Kan? Dia rindu. Saya ingat dia rindu anak lebih pada Hajar lah. Dia minta ke Allah nak pergi tengok. Allah kata boleh. Tapi tak boleh turun daripada unta bila kau sampai sana. Ush. Hajar pun nak heran juga. Tak boleh turun. Boleh tak saya masak makanan bagi? Boleh. Makan di atas tu. Lepas tu jalan balik. Nak jumpa anak, dokong anak, mungkinlah boleh, besar agaknya. Sekali lagi dia datang dah balik, kan? Allah perintah, sembelih pula anak. Aduh. Kalau satu orang dengar cerita ni macam Siti Kasim, dia dah tafsir lain lah Siti Kasim. Bukan dia boleh faham, mentafsir pula cerita ni. Jangan pandai-pandai tafsir awak, tak ada iman ni kan. Jadi Allah SWT tahu dia ni ada cinta ke anak dia ni, tak hilang tau. Dengan tinggalkan dia tak hilang. Tuan-tuan cuba cakap, antara bini dengan anak mana cinta lagi? Siapa cinta anak? Semua. Jadi sebetulnya Ibrahim. Tapi Allah sikit cinta tu pun dia tak benar. Bukan dia cinta anak lebih pada Allah, tak. Sikit je dia suruh sembelih. Bukan dia nak suruh Ibrahim betul-betul sembelih, tapi dah suruh sembelih lah. 3 kali mimpi. Anak dia kata, kau buatlah Abah. Sungguhnya kamu akan dapati aku anak yang sabar. Kenapa buat ni? Sebab Allah tak mau sikit pun cinta selain Allah dalam hati. Kamu berapa banyak cinta? Bini, anak, keluarga. Macam itu kamu boleh buat ke amal untuk sukakan Allah? Boleh? Tak boleh. Bila kamu tak boleh buat untuk sukakan Allah, amal kamu tidak soleh. Bila kamu tidak boleh buat amal itu cara Allah suka, dan dengan niat nak Allah suka, dia takkan soleh. Sebab itu kita tak jadi orang beriman beramal soleh. Kita gagal masuk neraka walaupun beriman. Hari ini semoga kamu bersama dengan orang beriman. Dia tak faham lagi agama. Jangan cakap macam tu. Cakap sekarang ni, semoga kamu bersama dengan orang beriman beramal soleh. Itu ikut Quran. Kalau kamu cakap semoga kamu bersama orang beriman, ini tak baca Qurannya atau tak faham Quran. Orang beriman belum berjaya lagi. Orang yang beriman beramal soleh, berjaya. Kan?
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Islam ni kita kena faham. Faham dengan betul baru boleh amal. Kalau tak faham dengan betul tak boleh amal. Amal salah. Jadi untuk itu kena ada iman bila baca Quran. Nak faham Quran ni, kita kena ada iman, kena ada jadi orang takwa. Untuk orang takwa, kita tak boleh tidak buat gas tiap-tiap hari. Cuti mati saja. Korban harta diri dengan cara Muhammad SAW. Paling kurang, kalau kamu Perdana Menteri sibuk sangat, boleh 45 minit. Kalau kamu biasa punya orang, apa sahaja nak 40 minit? 1,5 jam. Semata-mata kerana korban harta diri, hari-hari sedekah, semayang malam tahajud supaya menampal dosa kamu, hari-hari baca Quran. Ini perkara yang kamu kena buat tiap-tiap hari. 5 perkara. Gas hari-hari. Semayang malam hari, semayang 5 waktu berjemaah di masjid, semayang malam hari-hari, baca Quran hari-hari, sedekah hari-hari. 10% daripada pendapatan kamu satu hari simpan sedekah. Haji seumur hidup sekali. Puasa bulan Ramadan, tak lama lagi datang. Jadi tuan-tuan yang boleh, kalau dapat buat ini, kemungkinan besar kamu akan jadi orang beriman, beramal saleh. Kalau tidak, mungkin jadi orang masuk Islam saja, masuk neraka. Atau jadi orang beriman tapi tak beramal saleh, masuk neraka juga. Jadilah orang-orang yang gagal. Okey. Banyak ni.